Hai, hello Mak Ayah, apa khabar? Saya berharap Mak Ayah sihat-sihat walafiat. So, back again, saya Samita, e-tuition consultant. So, hari ni topik apa yang saya nak bincangkan ialah kaedah pembelajaran, dalam talian sudah jadi kebiasaan baru. Itu topik hari ni. So, sebelum itu, yang Mak Ayah tengah tonton saya punya live session, saya nak mak ayah, tolong like video ni, tolong share video ni, tolong komen, lepas tu tag kawan-kawan, yang ada masalah ini. Suruh lebih banyak orang yang ayah tag ni mesti, dapat memberi manfaat kepada mereka. Betul kan betul? So, jom kita startkan. So, kalau kita tengokkan pembelajaran ini, pengajaran dan pembelajaran telah berlangsung tanpa kita perlu ada guru bersemuka dengan anak didik. So, anak didik yang saya ceritakan ini ialah anak didik anak mak ayah. So, manakala, ibu bapa sekarang perlu ambil alih sebahagian peranan sebagai pendidik. So as a parents, anda kena ambil alih sebagai guru dekat rumah. So bila parents ambil alih tanggungjawab guru, baru parents akan tahu rasa feel bagaimana guru-guru sekolah tengah melalui dengan anak-anak. So inilah luahan parents dekat saya ni. So parent baru-baru ni beritahu mereka setelah mereka mengambil alih sebahagian tanggungjawab guru, baru mereka faham beratnya tugas seorang cikgu atau guru dekat sekolah. Kalau mak ayah yang ada anak 2-3 orang, dah pening mereka nak kontrol anak mereka untuk belajar. Tapi bagaimana seorang cikgu yang tengah mengajar 40 orang dalam satu kelas setahun. So baru parents dulu kan kita parents akan tolak tanggungjawab kita kepada guru untuk didik. Apa-apa pun kita pergi salahkan cikgu. Apa-apa semua sikit-sikit kita pergi cari cikgu. Tapi sekarang this is the time bila pembelajaran melalui online and parents kena buat setengah daripada kerja itu, baru parents faham apa yang cikgu lalui. Macam kita rasa geram, kenapalah anak ni tak mau belajar. Tapi dekat sekolah cikgu dah try the very best. So ini luahan parents sekarang, bukan satu parents, banyak parents. Ini adalah luahan mereka. And anak-anak dekat rumah mereka rasa susah nak urus because semua line dia punya standard line, lepas tu mentality line. So ini adalah cabaran-cabaran saya boleh cakapkan yang ibu bapa yang tengah melalui. So ibu bapa sekarang ni kena bahagi masa masa dengan kerja mereka mungkin akan kerja work from home dengan dengan mendidik anak belajar melalui online, because guru-guru akan memberi latihan atau pelajaran melalui Zoom Classroom atau WhatsApp kan. So ibu bapa kena ambil inisiatif untuk print soalan itu, bagi anak buat, lepas tu kena scan and hantar dekat cikgu. So peranan ibu bapa sudah menjadi lebih tinggi sekarang. So mak ayah dah banyak luahan yang mereka dah busy, terlalu busy 24 jam untuk membuat anak tu belajar dan siapkan kerja sekolah melalui online. So bagi anak-anak murid, anak-anak pendidik yang anak-anak kita kan, mereka rasa macam mereka akan dapat latihan melalui WhatsApp, Telegram, tapi tak sama macam mereka pergi sekolah bersemuka dengan cikgu-cikgu. Itu touch tu dah kurang dah. So bila touch tu dah kurang, so mereka rasa rindu dekat sekolah, and lagi satu mereka rindu dekat cikgu yang mengajar. So sekarang mereka dah tahu kepentingan cikgu itu bila mereka bersemuka dengan cikgu tu dekat sekolah. Sekarang ni susah kan. Lepas tu mak ayah banyak akan message cikgu, because kan mak ayah tengah buat sebahagian guru-guru ajar kan. So mereka akan banyak message cikgu. Dah buat anak mak ayah dah buat latihan, mesti mak ayah dekat sini akan message cikgu tanya
ini anak saya buat ni betul ke? Adakah silap ke? So cikgu akan ambil inisiatif untuk respon mak ayah yang tanya soalan ni. So kalau silap, cikgu tu akan beritahu apa jawapannya, macam mana mak dapat jawapan. For example, matematik. Kalau kalau mak ayah tak dapat soalan tu, cikgu akan type satu by satu, ceritakan macam mana nak dapat jawapan, and parents akan ambil jawapan itu, jalan kerja itu, and ajar anak mereka. So sekarang peranan ibu bapa sudah naik penting. So ibu bapa pun belajar sama dengan anak. Setengah parents, setengah ibu bapa cakap mereka tak belajar tinggi. Tak apa. Sekarang kita sama-sama belajar dengan anak. So bila kita sama-sama belajar, ilmu kita pun naik, ilmu anak pun naik. Betul tak? So because pendidikan tak berhenti. Pendidikan, belajar tu tak berhenti. Belajar tu sampai bila pun kita boleh belajar. Just that our initiative untuk belajar, untuk tukar kehidupan kita dengan anak kita. So itu satu. And bagi keluarga yang besar kan, ada banyak kekangan. Kekangan in terms of kekurangan gadget elektronik, sudah menjadi isu utama bagi mereka. Because mereka ingat, gadget tu tak penting. Because as I said kan, banyak mak ayah, banyak skeptical yang tak boleh bagi, handphone atau komputer dekat anak. So, bila ada anak banyak, ibu dengan ayah, mak dengan ayah yang pegang handphone. So, jadi kengkangan. So kengkangan in terms of macam mana kalau ada anak 5 orang, 4 orang, macam mana nak bagi handphone dekat mereka? Semua nak handphone. So dari situ, mereka kena bahagikan masa. Kakak guna pukul berapa ke berapa, adik guna pukul berapa ke berapa. Kerana mereka ada 2 handphone saja. So itu yang isu yang parents banyak mengalami. Because banyak parents cakap, tempat keluarga besar susah nak belajar, tapi masa time to time kan, kita kan tengok PKP tu lanjut and everything kan, and pembelajaran terus online. So mak ayah ambil inisiatif buat macam ni. So one of it. And also, ada isu, mak ayah yang ada isu yang sambungan internet, sambungan internet yang tidak kurang sambungan internet di kawasan-kawasan pendalaman. So itu menjadi kengkangan isu kepada banyak parents, nak belajar dekat rumah. So ini isu, tapi base dari sana punya isu tak stop. Kalau you tengok kan, I think kalau Sabah ke Sarawak ada pelajar, ada pelajar yang naik bukit, just nak dapat internet. Ayah dia buat tent, suruh anak dia belajar dekat kemah itu, and ada naik pokok untuk dapatkan internet dan belajar. So tengok pelajar tu pelajar itu ambil inisiatif untuk belajar. So naik atas pokok, dan parents semua ambil inisiatif dekat rumah tak dapat internet, pergi atas bukit buat kemah, and also bagi anak belajar dekat sana. So last by last, pengalaman ini yang banyak isu yang kita ada, pengalaman ini telah membuka mata not only parents saja, semua pihak, dia telah membuka mata, kerana itu untuk menyelesaikan, kita kena menyelesaikan diri, whatever perubahan datang, kita kena atau perlu menyelesaikan diri dengan perubahan semasa. Because kalau tengokkan kan, talian pembelajaran online ni actually dah ada dekat negara kita sudah lama. Pengajaran dan pembelajaran atas talian bukannya sesuatu baru di Malaysia, namun namun kita tak laksanakan secara sepenuh masa. Sepenuh masa kita tak lancar. But because of this pandemic COVID-19 ini, kita terpaksa laksanakan serta-merta. And banyak halangan kita dapat, banyak kengkangan kita dapat, kengkangan internet, kengkangan ibu bapa, kena ambil responsibility, menjadi cikgu, lepas tu gadget isu, banyak isu kan. Dalam pelbagai kengkangan ni,
kita sudah belajar. This is the normal. Pembelajaran atas talian sudah jadi normal untuk semua, okay, masyarakat sekarang. So ibu bapa pasti, okay, banyak luahan. Ada lagi luahan yang di mana, okay, cikgu sekolah, for example, preschool lah. Saya tadi jumpa ibu bapa, preschool pun kena belajar online, okay, and kena pass up dia punya kerja. Tapi cikgu akan bagi homework itu dekat dia punya just imagine, okay, dekat rumah tu parent pergi kerja, pergi office, pergi kerja, tapi dekat rumah mereka tinggal dekat datuk, nenek atau orang gaji. Kalau mereka tu tak faham, okay, mereka pun tak tahu nak buat apa, so macam mana anak akan belajar? Satu, kalau kita, okay, as a parents, hantar dekat babysitter. Okay, babysitter tu adalah pendidikan, boleh. Tapi babysitter tu kalau ada 5 anak, 5 orang budak nak jaga, babysitter tu akan pening. Because dia punya timing belajar tu sama. So, ini isu-isu yang perlu dilalui oleh setiap mak ayah ini. So, pembelajaran, as I said, because case, kalau kita tengok kan, case pun telah meningkat. So, kita pun ada dilema, okay, tak tahu 20 Januari ni sekolah akan buka ke tak, atau sekolah buka mungkin 3 jam 4 jam pergi sekolah, lepas tu balik. So dari situ, okay, kita kena faham yang pembelajaran online ini perlu and penting sekarang, okay. Kalau bukan pembelajaran online ni, mana anak mak ayah ni nak belajar? Tengok tuition pun tak boleh buka, so guru tuition ajar melalui online. So, kita kena dapat kemudahan pembelajaran online secepat mungkin. First, kemudahan kena ada proper internet. Okay, kena ada proper internet dekat rumah anda. Kedua, kena ada, okay, telefon. Kalau tanya saya, lebih baik ada komputer atau laptop. Okay, because kalau phone screen dia kecil, kalau laptop atau komputer screen dia besar. Okay, kalau puan mak ayah sediakan dua benda ini, pasti anak mak ayah boleh belajar secara online tanpa risau apa-apa isu. Okay, because sekarang pembelajaran online just bukan dari tingkatan 1 ke 5. Sekarang dia sudah start dari preschool. Okay, so anak saya pun saya kena, okay, duduk tepi ajar, because mereka pun tak tahu, okay, nak tekan mana, butang tekan mana, nak print macam mana, apa cikgu cakap, apa homework, mereka tak faham. Okay, kita as a mak ayah kena mengambil inisiatif, and sekarang kita faham apa tanggungjawab seorang cikgu bila kita as a mak ayah sekarang jadi cikgu untuk mak ayah ini. So till then, saya berharap, okay, ilmu-ilmu, okay, tips-tips yang saya share hari ini tentang, okay, pembelajaran online kenapa begitu penting, satu, and apa kengkangan, okay, yang dihadapi oleh mak ayah ini, and macam mana nak cara mengatasi kengkangan itu, and kengkangan ini tidak boleh, okay, jadi alasan, okay, untuk anak belajar. Kalau mak ayah nak anak belajar dan berjaya dalam hidupnya, pasti kita kena cari jalan penyelesaian, iaitu pembelajaran online. Kalau nak tahu lebih lanjut, okay, pasal pembelajaran online, okay, mak ayah boleh tengok eTuition Combo punya page. Saya ada banyak sharing banyak. Boleh tengok sana. Atau nak tahu tentang eTuition Combo ni, boleh WhatsApp saya, boleh PM saya, boleh komen dekat saya. So, terima kasih untuk tengok live ini, and kita jumpa esok jam 8 malam. Terima kasih. Bye.